Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang oleh Allah untuk kita meneruskan tadabbur ringkas surah Yasin, yang mana pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-51. Kemudian kita sama-sama melihat apakah tafsiran ayat, pengajaran dan tindakan. Nota ayat ini dalam nota bercetak muka surat nombor 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Ayat yang ke-51, jika kita kaitkan dengan ayat yang ke-49 dan ayat nombor 50, ayat 51 ini Allah menyebutkan tentang wa nufikha. Wa nufikha maknanya dan ditiup. Fis-sur, sangkakala. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ, maka semua manusia ini dia akan bangkit daripada kubur, ila rabbihim yansilun, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang cepat. So ayat 51 ni, kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-50 dan 49, ketika mana kita baca ayat nombor 49 tempoh hari minggu lepas, kita dapati Allah telah menyebutkan kalimah sayhah, iaitu satu pekikan. Pekikan itu sebenarnya adalah tiupan sangkakala. Dalam ayat ini, ayat 51 ini, Allah menerangkan bagaimana sayhah, pekikan itu, jeritan, tiupan sangkakala itu dilakukan. Maka tuan-tuan kena lihat dalam ayat ini ada perkataan as-sur. Apa itu sur? Kita terjemah terus kepada makna sur dan ditiup sangkakala. Wa nufikha. Wa nufikha tu maksudnya ditiup. Tapi apa itu sur? Okay, sur, kalau kita merujuk dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki, apa itu as-sur? Apa itu as-sur? Maka jawab baginda SAW, as-suru qarnun yunfakhu fihi. Nabi SAW menjawab, as-sur itu ialah tanduk yang ditiup. Maknanya, macam mana boleh keluar suara yang kuat? Sayhah itu sebenarnya adalah suara yang keluar daripada tanduk yang telah ditiup. Cuma kita tidak mengetahui tanduk itu daripada apa. Wallahu a'lam. Walaupun Al-Imam Qurtubi kata tanduk itu adalah dibuat daripada cahaya, wallahu a'lam. Kita tak dapat nak mengesahkan maklumat yang sebenar-benarnya. Yang pasti, malaikat Israfil ia akan meniup tanduk yang apabila dia tiup, semua makhluk di langit
semua makhluk di dunia boleh mendengarnya. Maknanya agak-agak tiupan itu, tanduk itu besar atau kecil. Dia punya tiup dia tu, makhluk di langit akan dengar, semua makhluk di bumi akan dengar. Maknanya satu bunyi yang sangat kuat. Kita kuatkan lagi dalam ulasan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, ketika mana beliau mentafsirkan ayat yang kita baca tadi, beliau telah menukilkan kata-kata seorang tabi'in namanya Mujahid. Imam Mujahid mengatakan as-suru kahai'atil buqi. Dia kata as-sur umpama seperti terompet. Wallahu a'lam, daripada apa Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan biasa dengar kan, kalau ditiup macam dalam perang tu selalu ditiup kan, bunyi nak apa, bunyi menandakan perang. Tuan-tuan biasa atau biasa tengok tanduk. Jadi itulah bunyi yang akan keluar pada ayat yang ke-49 kita baca, dan ayat nombor 51. Tiupan yang ayat 51 ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya adalah tiupan yang terakhir. Dia adalah tiupan yang terakhir. Para ulama, kalau tuan-tuan mendalami ilmu tentang akhiratnya, para ulama sebenarnya berbeza pendapat tentang berapa kali akan ditiup tanduk tu ia akan mengeluarkan suara yang kuat. Kita namakan dia tupan sangkakala. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata 2, ada yang kata 3. Yang kata 2, pertama tiup, lepas tu terkejut, lepas tu mati. Tiup yang kedua, ayat nombor 51 ni, tiupan yang kedua akan menghidupkan manusia daripada kubur, untuk dia keluar dari kubur, cepat-cepat dia pergi ke tempat perhimpunan. Pendapat yang kata 3 tiup ni, mereka membezakan. Dia kata tiup yang pertama orang dengar terkejut, lepas tu tiup yang kedua mati, tiup yang ketiga seperti ayat nombor 51. Walaupun ada 3 pendapat, dengan 2 pendapat tadi, yang kata 2, yang kata 3, tetapi mereka yang akhir itu sama. Dia berlaku persisian pendapat di kalangan para ulama. Dua-dua pendapat tu dia ada dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi pendapat yang terakhir, tiupan yang terakhir adalah menghidupkan manusia yang telah mati. Okay. Dalam surah Yasin tidak dijelaskan dengan panjang lebar macam mana tiupan itu selepas dia berlaku. Tapi sebelum ni saya pernah bentangkan, tuan-tuan masih ingat waktu kita bincang ayat yang bagaimana bumi yang mati tu. Bumi yang mati Allah hidupkan, macam tu Allah hidupkan manusia. Kita ni sebenarnya sebelum tiupan nombor 2 ni, tiupan yang terakhir ni, sebenarnya Allah Ta'ala dalam hadis Allah menurunkan hujan. Kita masih ingat lagi? Kita ni ada satu tulang yang kita ada sebut sebelum ni, yang tulang tu, yang belakang punggung kita, yang last, tulang yang tidak dimakan oleh tanah tu, tulang itulah nanti akan terkena air hujan. Maknanya sebelum tiupan yang kedua, Allah akan turunkan air hujan. Air hujan turun, kena pada tulang-tulang tu, maka tumbuhlah badan-badan manusia semula seperti dia hidup. Tapi dia tak akan keluar dari kubur lagi. Maka setelah tiupan yang kedua berlaku, barulah kubur itu akan terbelah. Manusia akan keluar daripadanya. Itulah ayat nombor 51. Cuma saya juga memohon maaf kerana saya tertinggal maklumat tentang malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni, kalau tuan-tuan baca dalam hadis dia, mata dia sejak Allah Ta'ala tugaskan dia meniup sangkakala, mata dia tak pernah terpejam. Dia sentiasa melihat ke arah arash. Itu dalam hadis yang sahih. Nanti saya kongsikanlah, saya bawa tu hadis itu pada hari kemudian.
Ketika mana Allah menciptakan malaikat Israfil untuk ditugaskan meniup sangkakala, mata dia sentiasa tertuju ke arah arasy. Dia tak pernah terpejam. Kenapa? Kerana dia bersiap sedia bila nak tiup ni. Nabi dengar hadis tu, Nabi sangat ketakutan. Kerana malaikat Israfil dia dah bersedia bila saja perintah Tuhan nak tiup, bila nak tiup. Sehingga kan matanya tidak pernah terpejam, sebab dia bimbang kalau terpejam ketika itu Allah perintahkan untuk meniup sangkakala. Okay, so ada dua tiupan. Jadi dari ayat 51 ni apa yang kita dapat belajar, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Nombor satu, kita dapat belajar betapa hebatnya kekuasaan Allah. Hanya dengan satu suara yang kuat melalui tiupan sangkakala dapat mengeluarkan semua manusia daripada kubur dalam keadaan segera. Tak ada yang bertangguh-tangguh, tak ada. Dia akan keluar dengan segera. Cepat dia keluar. Saya pun tertinggal juga dua maklumat. Saya mohon maaf kerana saya banyak buat pengeditan nota ni. Tuan-tuan tahu tak, dalam suratul Qari'ah, ketika mana mereka keluar, kita keluar daripada kubur, kita mula-mula kita jadi seperti kupu-kupu. Ada suratul Waqi'ah tu, wa yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, ayat tu mabthuth, ayat yang kal farashil mabthuth, ayat tu. So nanti ketika kita bangkit daripada kubur, setelah ditiup yang kedua ni, kita akan jadi bertaburan seperti kupu-kupu sebenarnya. Mula-mula watak manusia dibangun daripada kubur, dia akan jadi seperti kupu-kupu ataupun kalkatu. Ada dalam suratul Qari'ah, kal farashil mabsus. Kalau tuan-tuan ambil dalam suratul Qamar, Allah kata kita ni bangkit dari kubur seperti kal jaradil muntashir, seperti belalang. Nampak macam kontradik. Okay, dia begini, para ulama gabung. Dia kata mula-mula waktu kita bangkit dari kubur selepas tiupan yang terakhir tu, kita menjadi watak seperti kupu-kupu dalam suratul Qari'ah. Kenapa? Ketika tu masing-masing merasa dalam keadaan yang sangat pelik. Nak ke mana ni bangkit ni? Nak ke mana? Yang kedua, setelah dalam suratul Qamar kata, setelah ada satu suara yang panggil, ada satu suara daripada malaikat panggil, berhimpun satu tempat, maka ketika itu watak manusia menjadi seperti belalang. Buka dalam suratul Qamar. Belalang tu maksudnya mereka tahu kan, belalang ni kalau dia loncat, dia pergi ke satu arah kan, dia tak macam kupu-kupu. Bila dia terbang, dia akan macam bertebaran ke kiri dan ke kanan. Tapi belalang tidak. Jadi itu adalah gambaran, dua gambaran haiwan ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur. Tapi hebatnya Allah ni, ketika dia perintahkan malaikat Israfil tiup saja sangkakala itu, semua manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang segera. Okey. Pelajaran yang kedua yang dapat kita belajar dekat sini, ayat ini menunjukkan jelas wujudnya hari kebangkitan, dan sesungguhnya hari kebangkitan itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya, hidup yang kita carilah, sebab hidup di hari akhirat. Pelajaran yang ketiga, sesungguhnya kita semua ni, kenapa kita segera bangkit, lepas tu kita cepat-cepat yang silun, adalah kerana kita akan segera pergi ke satu tempat yang mana Allah Ta'ala akan meletakkan kita tempat itu, tempat perhimpunan untuk Allah memberikan hukuman. Nanti kita akan baca ayat yang lain. Allah Ta'ala akan pisahkan orang berdosa ke sana, orang beriman ke sini, ke sana dan ke sini. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-52. Okey, ayat nombor 52.
Allah memperincikan lagi, masih lagi cerita tentang manusia yang mula-mula bangkit dari kubur tadi tu. Apa yang berlaku? Okey, kita baca ayatnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Min marqadina ada saktah kan? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Okey, ayat yang ke-52 Allah menceritakan tentang orang yang dia tak percaya akan dihidupkan kembali manusia dekat dunia ni, apabila dia bangkit saja daripada kubur, dia akan melafazkan perkataan aduhai, celakanya kami. Maksudnya mereka sebelum ni tak percaya, maka mereka apabila mereka dapat melihat di depan mata, oh ini ke kiamat, maka mereka sudah berada dalam mendapat kebinasaan. Mereka kata habis kita, celakanya kita ni. Kemudian mereka bertanya, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kenapa ada manusia mengatakan dia baru bangkit daripada tidur, sedangkan sebelum ni dia berada di alam barzakh, dia berada di alam kubur? Kenapa dia kata dia baru bangkit dari, siapa yang bangkitkan dia daripada tidur? Nanti kita akan kupas. Kemudian ada yang berkata kepada mereka, ini ada berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang kata perkataan hadza ma wa'ada ar-Rahman? Ada ulama tafsir kata, yang kata perkataan inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Okay, maksud dia, ada satu kumpulan yang tak beriman ni, apabila dia tengok kiamat, dia rasa kaget, dia rasa macam, apa kiamat ni? Siapa ni yang telah membangkitkan kita? Ada satu pihak lagi mengatakan, inilah yang Allah dah janji dulu. Hari hidup semula inilah yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul. Cuma para ulama khilaf dalam menentukan siapa yang kata inilah yang telah dijanjikan. Maknanya kalau kita ambil potongan ayat sebelum saktah tu, sebelum bacaan mim marqadina, orang yang tak percaya kepada hari kiamat. Yang kedua tu orang yang dia percaya kewujudan hari kiamat. Berlaku khilaflah di kalangan para ulama tafsir. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Zalzalah, surah Zalzalah, kita akan jumpa satu ayat tu yang mereka ni terkejut tengok dunia ni, kiamat ni berlaku. Yang kita jumpa perkataan dia, tanya soalan, dia kata ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ada insan apabila dia bangkit daripada kubur, dia tanya, apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Dia tanya. Dia rasa macam, kenapa ni dunia ni? Kenapa dia dihidupkan kembali? Ini adalah kata Ibn Kathir, adalah orang tak percaya dalam hari kiamat. Baik, sekarang ni kita nak rungkaikan kenapa mereka mengatakan seperti orang yang baru bangun daripada tidur. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ulasan tafsir di kalangan para ulama. Okey. Para ulama tafsir kata, yang berkata apa? Yang berkata aduhai celakanya kami tu, siapa dia? Yang berkata adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrikin, yang dia ingkar kepada dakwah,
Kan sebelum ini kan kita telah belajar Nabi menyampaikan tentang hari kiamat. Fikirlah dosa, fikir pahala di hari kiamat. Okey, tapi ada manusia dia tak percaya. Okey, tetapi apabila dia tak percaya, apabila dihidupkan kembali, mereka inilah kata para ulama tafsir. Ini berlaku semasa mereka dikeluarkan daripada kubur dan mereka dikerahkan untuk bergerak ke padang mahsyar. Okay. Ulasan yang berikutnya, kenapa mereka kata bangkit daripada tidur? Sesungguhnya seksaan yang mereka terima di dalam kubur jika dibandingkan dengan seksaan di hari akhirat adalah seperti tidur. Maksudnya begini, alam kubur dia tidak sedahsyat alam akhirat. Kehidupan yang mereka lalui di dalam kubur tidak sama kehidupan di hari akhirat. Kan hidup di dalam kubur ni sekejap, tidak seberat di hari akhirat. Jadi apabila mereka melihat depan mata mereka, inilah kiamat, maka mereka membandingkan apa yang mereka lalui di alam kubur itu seperti orang yang tidur apabila mereka melihat dahsyatnya hari kiamat. Maklumat ini kita boleh kuatkan dengan ayat yang ke-227 surah Taha. Allah kata apa? Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Baik, kita terus pergi kepada pengajaran ayat, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutupan pengisian kita pada pagi ini. Ada 6 pengajaran. Nombor 1, kita dapat belajar di sini, inilah bukti dalil yang menunjukkan betapa menyesalnya manusia-manusia yang semasa dia hidup dia tak percaya adanya hari kebangkitan. Yang kedua, kita dapat belajar seksaan alam barzakh lebih ringan jika dibandingkan dengan seksaan di hari akhirat, seperti perbandingan orang yang tidur. Pelajaran yang ketiga, hidup di alam kubur hanyalah seperti tidurnya orang yang tidur, kemudian dia bangun meninggalkan tempat tidurnya. Seperti saya sebut tadi itu, kan, orang tidur ni dia rasa sekejap je, dia akan hidup macam kita kan, tidur sekejap, tapi nak bangkit tu lama tak? Nak hidup selepas tidur tu panjang, tapi tidur tu sebentar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kalau kita tidur kan, kita pernah melalui mimpi-mimpi yang buruk kan. Kita rasa macam kena pukul, kita rasa macam penat. Penat kita dalam tidur tu tak sama macam di hari akhirat, berkaitan dia. Pelajaran nombor 4, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menepati janji dan tak akan mengingkari. Tetapi masih ingat lagi sebelum ni yang mereka tanya kepada Nabi, ingat tak? Yang mereka bertanya, bila janji Tuhan yang nak datang tu jika kamu yang benar, jika kamu orang yang benar? Maka ayat ini menunjukkan apa yang Allah janji telah pun berlaku. Pelajaran nombor 5, kebenaran para rasul dalam apa sahaja yang mereka sampaikan kepada umatnya. Sebab tadi kan ada orang kata, inilah benarlah apa yang Rasul telah sampaikan. Okey, kemudian pelajaran yang ke-6, siapa yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, maka dia akan memperakuinya setelah dia melihat kejadian itu secara jelas di depan mata. Maka itulah 6 pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-52 sebentar tadi, yang mana insya-Allah besok kita akan sambung lagi apa yang berlaku kepada manusia setelah Allah bangkitkan daripada kubur. Insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-53. Moga-moga kita dapat banyak manfaat, kita semakin percaya kita kepada hari kebangkitan daripada kubur. Semakin kita percaya, semakin kita beriman, semakin banyak
kita bersiap sedia untuk kita melalui hari dihidupkan di alam kubur, kehidupan yang abadi. Kita ambil peluang bertaubat, kita ambil peluang untuk menambahkan amal-amal salih. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.